tanya bagaimana kita nak memperkuatkan parti kita, terutamanya kalau macam di Sarawak, dalam keadaan kita ada perkara-perkara yang unik di Sarawak. Contohnya, sentimen kenegerian. Saya harap saya bercakap bukan saja dengan pimpinan Akaumbi Keadilan Sarawak di sini, tapi yang mendengar di luar. Saya yakin keadilan sebagai sebuah parti Sarawak yang ada otonomi buat keputusan sendiri, tetapi dalam gagasan besar Malaysia ada peranan yang begitu unik dan penting demi kebajikan orang Sarawak. Ya, baik, begini cara dia. Saya bersetuju sepenuhnya bahawa seberapa yang adil hasil dan sumber untuk orang Sarawak dan Sabah wajar dipulangkan kepada orang Sarawak. Yang itu saya konsisten daripada dulu, sehingga kan kadang-kadang saya berkempen di Semenanjung, orang Semenanjung marah saya. Kamu ni tak pentingkan Melayu, kamu ni Sarawak itu ramai orang Kristian, kamu lebihkan Kristian. Ini yang saya terpaksa berdepan bila balik ke Semenanjung. Kerana saya daripada 10, 11, 12 tahun lagi kata, sebaik dan seadil yang mungkin hasil dan pengurusan kekayaan Sabah dan Sarawak itu mesti dipulangkan kepada Sabah dan Sarawak. Tapi ada tetapi dia. Tetapinya begini. Kita juga tahu bahawa pulangan yang terbaik untuk rakyat Sarawak hanya datang apabila kerajaan negeri yang berkuasa, yang diberi tanggungjawab menguruskan harta kekayaan negeri Sarawak itu benar-benar telus, bebas daripada rasuah dan takut kepada undang-undang. Kalau contohnya harta kekayaan Sarawak dipulangkan kepada Sarawak, tetapi harta kekayaan itu akhirnya tidak diuruskan dengan baik. Sebab itu Sarawak sekarang masih lagi ke belakang. Saya setuju bahawa harta kekayaan Sarawak tidak semuanya dipulangkan kepada Sarawak sebelum ini dan itu perlu diperbaiki. Tapi kita juga kena terima hakikat bahawa kalaulah pimpinan Sarawak sejak 1963 menguruskan kekayaan itu dengan lebih baik dan lebih adil, sebenarnya keadaan dan kebajikan rakyat Sarawak adalah jauh lebih baik daripada sekarang. Jadi sebab itu maksudnya, untuk kita mengembalikan hak menguruskan kekayaan ini kepada orang Sarawak seberapa yang baik yang mungkin, kita perlukan kerajaan di persekutuan yang benar-benar mempertahankan kedaulatan undang-undang, yang tidak takut untuk mengambil tindakan terhadap mana-mana pimpinan, baik kawan, baik lawan, baik adik, baik abang. Kalau kamu makan duit rakyat, kalau kamu seleweng duit rakyat, penjara tempat kamu. Baik. Di situ perlunya parti seperti Keadilan yang akar umbinya dan kuasa untuk Sarawak dipulangkan kepada pimpinan daripada Sarawak, tetapi menjadi sebahagian gagasan besar yang mempertahankan ketelusan undang-undang, mempertahankan anti rasuah, supaya sesiapa pun pilihan rakyat Sarawak, di Sarawak, kamu nak pilih GPS, boleh. Kamu nak pilih PKR, boleh. Kamu nak pilih PSB pun boleh. Kamu boleh pilih mana-mana parti. Tetapi sesiapa saja yang jadi premier, yang jadi menteri, kamu makan RM10 pun duit rakyat, kamu mungkin rasa kamu raja di Sarawak, tapi undang-undang akan tetap kejar kamu kerana SPRM bebas, mahkamah bebas. Itu sumbangan kita dan peranan kita untuk menjaga kebajikan orang Sarawak. Pada masa yang sama, saya juga rasakan bahawa kita perlu berakar umbi di Sarawak, kerana kita juga tidak mahu mengulangi keadaan seperti 40-50 tahun yang lalu, yang mana kerajaan persekutuan itu dia tidak dapat menyelami perasaan rakyat Sarawak. Dia
dia tak dapat menyelami kerana dia tidak ada kehadiran yang dia boleh dengar terus suara akar umbi orang Sarawak. Kalau kerajaan persekutuan itu semuanya orang Semenanjung, hanya ada wakil 4-5 orang daripada orang Sarawak. Bila semua menteri lain itu ialah orang Semenanjung, dia takkan turun ke Sarawak. Sebab dia kira, aku tak perlukan Sarawak kerana rakan aku GPS akan buat kerja. Aku bagi sedikit, dia nak banyak ni, aku bagi banyak ni, pandai-pandailah dia uruskan Sarawak. Sebab itu selama 40 tahun, kita terpisah kerajaan persekutuan yang tak faham. Sekolah-sekolah di Sarawak banyak lagi tak ada elektrik. Dia cerita pasal benda ke bukit, ke bulan. Dia tak pernah sampai ke Sarawak. Itu fungsi dan peranan keadilan. Supaya sebagai parti masa depan yang telah menang pilihan raya umum bentuk kerajaan persekutuan 2018 dan akan menang pilihan raya umum akan datang dan akan bentuk kerajaan persekutuan, kita jangan bergantung harap kepada bangsawan-bangsawan rakan kongsi daripada Sarawak. Kita mesti dengar dan turun sendiri. Sebab itu kita perlukan wakil kita di sini. Sebab itu kalau orang tanya saya, di Sabah, di Sarawak, macam mana kita nak berdepan dengan semangat kenegerian yang cukup kuat sehingga kita tak menang? Saudara-saudari, semangat itu kuat kalau kita tidak berjaya berkempen meyakinkan orang Sarawak betapa pentingnya parti seperti keadilan ini untuk menjamin kebajikan mereka. Kalau kita boleh yakinkan, kita tampilkan pimpinan, kita susun dengan baik, apa ingat orang Sarawak ni tak cerdik? Orang Sarawak juga cerdik dan dia tahu, kalau separuh undi aku bagi kat GPS, aku juga akan bagi separuh undi kepada PKR kerana kita perlukan PKR untuk jaga GPS ni. Kalau GPS golok semua, tak lama lah kita kembali ke zaman seperti dahulu. Dalam keadaan negeri Sarawak, walaupun cukup kaya, tetapi kekayaan itu tidak akan berpanjangan. Kekayaan itu minyak, saudara-saudari tahu, paling jauh 2 dekad. Balak, saudara-saudari tahu, susah dan tidak boleh buat sewenang-wenangnya dan kita pun tak nak benarkan pembalakan sebesar-besarnya yang untung hanya beberapa bangsawan di Kuching. Pun kita tak nak. Kelapa sawit. Saudara-saudari tahu sekarang ini peladangan kelapa sawit makin susah kerana satu ialah kerana lobi daripada minyak daripada Eropah, yang kacang soya lah, yang bunga matahari lah sebagainya, lobi itu satu. Satu lagi kerana dunia pun tidak mahu melihat yang kawasan balak ditebang besar-besaran untuk tujuan kelapa sawit, soal pemanasan global, jadi maksudnya pasaran dunia pun sudah berubah. Kelapa sawit tidak lagi menjanjikan keuntungan dan pulangan besar-besaran macam dahulu. Jadi kalau saya orang Sarawak dan saya boleh berfikir minyak tak ada dah lepas ini, 20 tahun bukan masa yang panjang, 20 tahun masa yang pendek. Minyak pun dah tak ada, balak pun dah tak ada, kelapa sawit pun jadi masalah. Apa nak jadi dengan anak-anak yang kerja kat Sarawak, anak-anak Sarawak yang di mana-mana tempat? Kerana kalau dibandingkan memang betul dari segi perbandingannya, anak muda Sarawak lebih rendah dari segi tawaran kerjanya, gajinya, lebih susah peluang pekerjaannya. Jadi kalau kita yakinkan kepada orang Sarawak, mereka boleh berfikir. Masalah kita, ini masalah kita. Masalah kita ialah kalau kita tidak mahu kerja kuat. Kalau kita, contohnya, pimpinan pusat tidak mahu menerima hakikat bahawa untuk bertapak, berakar umbi dan menang di Sarawak, kita perlu kerja jauh lebih kuat daripada sekarang. Kita tidak boleh lagi mengulangi kesilapan 20 tahun yang lepas, yang mana suara Sarawak ini dibawa oleh 3-4 orang sahaja dan segala tumpuan bantuan semua dia dapat. Kerana pandangan pada ketika itu, tak apa kita menangkan Baru ke, kita menangkan Ali Biju ke, itu cukup untuk kita. Kerana kita bertapak di Sarawak. Tak boleh dah. Kita kena pastikan
setiap kawasan, seberapa ramai pimpinan yang kita boleh angkat, kita bela, kita pastikan sumber itu dan bantuan. Kalau tidak dulu, orang daripada kawasan-kawasan yang pimpinan cabangnya mungkin tak nampak besar, pimpinan pusat mana nak pergi kawasan itu? Pimpinan pusat nak pergi dekat kawasan yang nama-nama besar daripada Sarawak saja. Itu perlu berubah. Dan bila itu berubah, baru kita boleh kuatkan sedikit sebanyak perlahan-lahan akar-akar umbi kita. Dan bila kita tambah dengan naratif kempen yang betul di pusat, insya-Allah gelombang itu akan datang. Dan seperti yang saya sebut, dalam politik ada naik dan ada turun, ada naik dan ada turun. Keutamaan kita ialah mempersiapkan kekuatan parti supaya apabila kita gelombang itu sampai, maka kita juga akan menang banyak kerusi di Sarawak. Kerana gelombang rakyat bila sampai, dia sampai. Baik, jadi kepada soalan tadi, ini tanya tadi, menang PRU15 ke menang PRU16? Pandangan saya, kita berada di bawah. Adakah rakyat menolak kita 100%? Tidak. Pengundi atas pagar sekarang ni dia suam, dia bosan. Jadi untuk menarik balik minat pengundi atas pagar ni, kita perlu menarik minat dia, kita kena tunjukkan yang kita bersama dengan dia, kita perlu merendah diri, kita perlu beri maklum balas yang sebenarnya kita terima. Maklum balas yang mereka telah beri melalui pilihan raya. Baik. Itu mengambil masa. Adakah 3 bulan cukup? Adakah 4 bulan cukup? Adakah 1 tahun cukup? Itu bergantung kepada berapa cepat kita mula berkempen balik. Lagi cepat kita mula, lagi cepat kita akan berjaya menaikkan balik semangat rakyat. Sebab itu saya kata, kalau kita tinggal 4-5 bulan lagi pilihan raya, kita masih lagi nak berunding, mampulah kita. Sebab kita tak ada masa ni. Dan kita perlukan masa. Kalau contohnya pilihan raya umum adalah tahun 2023 dan kita mula lebih awal, mungkin dalam masa 1 tahun, kalau kena kempennya, kalau kita buat dengan baik, mungkin kita boleh berjaya kembalikan sokongan dalam tempoh 1 tahun. Jadi mungkin kita ada peluang untuk menang PRU15. Tapi sebab itu kita kena mula kempen dengan cepat. Sebab itu kita tak boleh dah bincang pasal kemah lah, ke sana, ke sini. Tak boleh dah. Jadi dia sebenarnya bergantung seberapa cepat kita mula. Sebab itu kalau di Semenanjung, saya pernah cakap dekat isteri saya, anak saya, seboleh-bolehnya saya takkan naik truk dah lepas ni macam dulu. Sebab dia cukup menyeksa 2 tahun itu. Kalau saudara-saudari bayangkan, 1 hari 6 kursi parlimen. Pukul 6 pagi saya dah keluar, pukul 9 pagi bercakap, 11 pagi bercakap, 3 petang bercakap, 5 petang bercakap, 8 malam bercakap, 11 malam bercakap. Saya balik ke rumah, ke hotel tak apa-apa pun. Pukul 1, pukul 2 baru boleh tidur, pukul 5 bangun balik. Saudara-saudari buat itu untuk tempoh 2 tahun. Saya sebenarnya kata, saya serik dah, saya tak nak dah sebenarnya. Kalau orang bayar pun saya tak nak. Tapi, kita ni insan yang lemah. Manusia ni lemah hati dia. Bila saya turun, saya jumpa kawan-kawan. Dan ini negeri yang ke-12 saya turun dalam tempoh 3 minggu. Saya rasa malu kerana saya yang berkedudukan, yang kewangannya lebih baik daripada kawan-kawan, terutamanya bila sampai ke Sarawak ini. Saya tengok sahabat-sahabat datang 6-7 jam bawa kereta hanya untuk dengar saya bercakap. Saya rasa malu dan saya rasa saya kena balik beritahu kat isteri balik, mungkin lepas ni kena naik truk balik. Sebab kalau saudara-saudari boleh buat, maksudnya pimpinan dekat atas tu tanggungjawab dia lagi besar. Dan kalau kita kata kita kena mula kempen lebih awal untuk kita naikkan semangat rakyat, kita tak boleh berkempen dalam dewan sahaja lepas ini. Kita tak boleh berkempen di kawasan-kawasan besar. Kita kena masuk balik ke kampung, ke rumah panjang, jumpa balik. Kerana kita tidak menang dengan pengundi-pengundi dalam parti kita. Kita menang
kerana pengundi atas pagar memerhatikan kita dan mereka merasakan sebenarnya mereka ini betul-betul ikhlas dan mahu membantu. Dia tak kisah orang datang ke tak datang ke, dia buat kerja dia. Itu yang saya kata membina gelombang naik, kerana akan sampai satu masa yang rakyat rasa betul lah dia ni mungkin lemah, betul lah dia ni bukan, dia tak ada wang, tapi aku nak bagi undi kepada mereka untuk bagi peluang kerana aku rasa mereka ikhlas. Jadi sama di Sarawak, di Sabah, di Semenanjung lepas ini, kita kena sehabis sahaja pemilihan kali ini cepat-cepat gerakkan dan latih supaya rakyat boleh nampak sebenarnya PKR ini adalah parti untuk rakyat. Dia bawa suara rakyat. Dialah yang suarakan masalah rakyat. Dialah yang duduk kat bawah dengan rakyat, dan yang membezakan kita dengan semua parti-parti lain, kita satu-satunya parti yang menerima keputusan rakyat dan tetap yakin dengan keputusan rakyat macam mana rakyat bubuh kita pun. Kalau itu kita mulakan, kita harap pilihan raya akan lebih panjang. Kita ada peluang yang baik untuk kembali jadi kuat balik. Cuma saya nak pesan sahabat-sahabat dalam bilik ini, ingat dalam dewan ini, kalau kita kuat balik, nanti adalah malaun-malaun yang jahat-jahat ni datang balik nak masuk, jangan bagi mereka masuk. Orang lain mungkin lupa, saya tak lupa. Sebab luka itu dalam. Luka itu cukup-cukup dalam. Yang atas itu tak apa, dia boleh berkawan sebab dia jumpa kat parlimen, pergi minum kafeteria sama-sama. Saudara-saudari, kita dekat bawah ini melalui masa yang orang cemuh parti, orang tinggal parti. Kita terpaksa menjawab dengan pengundi, kenapa kamu ada pemimpin-pemimpin yang lompat, katak dan khianat macam ni. Jadi kalau mereka nak balik, jangan bagi mereka masuk. Kita ada ramai lagi di kalangan yang sedia ada ni, yang cukup kuat, cukup teruji. Adalah tidak adil saudara-saudari mempertahankan parti semasa susah hanya untuk diambil balik oleh orang lain semasa kita nak naik menang nanti. Jadi ingat yang itu. Sebab itu kalau saudara-saudari tanya saya, adakah ini memecah belahkan? Dah. Tapi kita perlu berlaku adil. Kita kan parti keadilan. Kita tak boleh tak berlaku adil kepada kawan-kawan yang cukup setia mempertahankan parti. Saya selalu ingat, saya selalu ingatkan saya ni nak habis dah ni kan. Cuma saya kena sebut yang ini. Saya ada seorang anak aja. Jadi saya tak ada masalah itulah. Tapi orang yang banyak anak, kalau baca psikologi kanak-kanak, dia ada satu simptom lah, dia panggil bad parenting syndrome. Maksudnya sindrom mak bapak yang tidak berlaku adil. Kerana sebagai ibu bapa, kita ada kecenderungan untuk memberi lebih perhatian kepada anak yang buat masalah. Anak tu yang buat masalah, yang itulah yang kita kena layan. Sebab kalau tidak dia buat masalah. Jadi dalam keadaan itu, kita selalunya tinggalkan anak yang baik. Sebab dia pandai-pandai, dia boleh jaga diri dia pandai-pandai. Dia pergi, kalau kita tak tanya dia makan pun dia pandai-pandai sendiri, pergi sekolah pun dia pandai-pandai sendiri, balik pun dia buat kerja rumah sendiri. Tapi kalau yang masalah tu, kita takut semua kena jaga baik. Dia sama dalam parti saudara-saudari. Kalau tanya saya kenapa saya kasar, kenapa saya keras, kerana saya sebagai pemimpin, saya tidak mahu ada masalah bad parenting syndrome. Berlaku adil kepada yang paling baik dalam parti. Kalau itu bermakna berlaku keras kepada orang yang menyusahkan parti, maka itu bagi saya adalah satu tindakan yang betul. Sebab kalau tidak, kalau kita selalu memberi ruang kepada yang buat pasal, yang khianat, yang sekejap ke sana, sekejap ke sini, maka dia sebenarnya meminggirkan dan menganiayai yang baik-baik, yang setia dengan parti selama ini. Jadi, yang terakhir sekali soal pengurusan, pasal keahlian yang bertambah, yang bertindih kan. Saya sebenarnya telah pun menghantar surat kepada JPP
kami telah melalui keseluruhan daftar anggota sebanyak 1 juta lebih. Kami telah pun kemukakan kepada JPP sebanyak lebih kurang 54,000 orang anggota yang dikhawatiri ada pertindihan. Kadang-kadang nombor kad pengenalan tak betul, kadang-kadang satu nombor telefon digunakan untuk mendaftarkan 1,000 orang, satu alamat sampai 4,500. Jadi masalah ini bukan hanya terhad di Sarawak, masalah ini adalah masalah satu negara. Saya telah pun menghantar dan telah pun kemukakan setiap nama anggota yang perlu disemak oleh parti yang ada risiko pertindihan. Jadi saya harap JPP ambil tindakan. Yang itu sebelum pun saya tak umum kat luar, tapi tanggungjawab kita untuk pastikan bahawa daftar keanggotaan parti itu benar-benar bersih. Kan? Yang kedua soal JPP di Bintulu semua, saya tak campur tangan dan hampir tidak berhubung langsung dengan JPP, tapi oleh kerana kita ambil peluang kita turun dan kita dengar masalah itu, sebab saya faham pemilihan Sarawak hujung minggu ini. Kalau tempat itu, bukan, 2 minggu lagi, Sabah tu bukan. Jadi tempat itu terutamanya bagi Sarawak perlulah diketahui dengan lebih cepat sebab soal aturan kenderaan tempat itu lebih sukar di Sarawak. Jadi saya minta supaya nanti saya bincang dengan saudara Zahir supaya saudara Zahir boleh nyatakan dan maklumkan secara umum kepada JPP untuk ambil tindakan kan. Dan yang terakhir tadi Abang Jala juga tanya soal koperasi dan sebagainya kan. Sebenarnya kita ada membuat cubaan untuk mendaftarkan koperasi selepas pemilihan yang lepas. Masalahnya ialah Suruhanjaya Koperasi memerlukan kebenaran parti untuk menggunakan nama keadilan. Jadi kebenaran parti itu terpaksa melalui keputusan parti. Pada ketika itu parti kita terbelah dua dan segala pandangan ataupun cadangan yang saya bawa tidak akan dipersetujui oleh pihak yang satu lagi. Jadi itulah yang menyebabkan koperasi kita tak berjalan tak sampai sekarang. Cik Zam ada, sebab saya dengan Cik Zam yang turun naik cuba mendaftarkan perkara itu, tapi dia tergantung dekat situ. Jadi saya harap keputusan pemilihan kali ini berjalan dengan baik dan apapun keputusannya, kita insya-Allah akan dapat sokongan semua pihak dalam kepimpinan keadilan pusat nanti untuk membenarkan satu koperasi keadilan ditubuhkan. Dan bila kita buat begitu, itu akan memberi ruang untuk kita perkuatkan akar umbi kita, kita latih mereka berniaga, kita juga bantu mereka dan mungkin tak banyak tapi paling kurang kegiatan dalam keadilan itu terutamanya bagi wanita keadilan contohnya tidak tertumpu kepada soal politik semata-mata. Kita nak sebenarnya penglibatan di dalam keadilan itu juga membantu kehidupan seharian. Kalau tak banyak pun paling kurang dia boleh belajar sedikit. Kalau tak boleh buat wang banyak pun paling kurang ada sedikit. Kalau dia tak boleh buat pinjaman banyak pun, tapi dalam masa terdekat kalau ada sumber kapital yang mencukupi daripada anggota-anggota yang lain, boleh kita usahakan. Jadi saya ingat yang itu lebih mudah kali ini. Kerana saya tak nampaklah Saifuddin ke atau orang lain akan ada masalah besar untuk bersetuju supaya kita menubuhkan satu koperasi. Malah saya cadangkan juga baik di Sarawak dan juga semua calon-calon atau cabang-cabang yang mendengar di luar, satu caranya ialah kita akan ada kongres dalam bulan 6 nanti. Sedara-sedari akan diminta, terutama ni cabang-cabang kat Sarawak lah sebab banyak menang tanpa bertanding ni, sedara-sedari akan diminta untuk menghantar usul. Sebenarnya boleh hantar usul ramai-ramai supaya parti menubuhkan satu koperasi untuk anggota. Kalau kita boleh susun begitu, maka perkara itu boleh diluluskan di kongres dan kita boleh usahakan penubuhan koperasi secepat mungkin. Tidak kira siapa pun menjadi timbalan presiden ataupun keputusan selepas itu. Jadi saya minta maaf ambil masa yang lama. Saya pun sebenarnya hanya ada tempoh kebenaran berada di Sarawak sampai pukul 10 malam. Orang lain boleh duduk lama, saya ada pas sampai 10 malam saja.
Jadi terima kasih banyak-banyak lagi. Saya terutang budi sekali datang kali ini daripada jauh. Saya minta lepas ini setiap kali saya nak masuk, kerajaan negeri akan bagi ruang supaya saya masuk. Saya tak adalah kasar sangat dengan kerajaan negeri sebab Najib ada lagi, saya akan terus pukul Najib kan. Jadi selamat berhari raya bagi mereka yang merayakan, dan harapan kita jangan putus harapan, jangan sedih. Parti kita ini parti yang kuat, yang kita sayang, yang orang juga sayang. Kita hanya perlukan masa dan tenaga untuk kita bina kembali kekuatan, dan insya-Allah kalau kita yakin dengan diri kita yakin dengan rakyat, tak lama lagi keadilan akan jadi parti yang besar di Sarawak. Sekali lagi.